Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Kak Ros nak ajar buat pau inti kelapa yang tanpa gluten. Okey, pau ni agak lembut tapi berongga sedikit. Okey, bahan-bahan dia macam kita buat kuih pau biasa juga, cuma bezanya adalah penggunaan tepung yang kita gunakan dalam resepi gluten free. Okey, tepung ada 3 jenis. Untuk kali ni ada 3. Ada yeast. Yeast yang Kak Ros guna ni natural yeast. Kemudian ada sedikit minyak, air. Ini adalah inti. Kak Ros tunjuk ni inti coklat dan inti kelapa yang dah siap Kak Ros buat. Yang untuk coklat ni Kak Ros guna brand ni, Ben. Okey, kita akan mula-mula masakkan seperti biasa, masakkan gam je. Okey, pengikat untuk kita punya kuih. Kali ni Kak Ros guna tepung ubi kayu dan tepung ubi kentang. Okey, kita masak dengan air lah. Kita masak macam biasa sampai dia kental dan likat. Okey. Tapi kali ni Kak Ros tambahkan sedikit tepung ubi kentang untuk bagi rasa kita punya kuih lebih lembut dan gebu sikit. Okey, kita macam biasalah kan. Kacau sampai adunan ni dah jadi betul-betul macam gam, kental, pekat. Okey. Nampak dia dah jadi. Sekejap saja. Kalau nak buat gam ni memang sekejap je kan. Okey, tutup api dan kita boleh mulakan proses untuk uli. Kita kena mula dengan masukkan semua bahan-bahan kering dulu. Tepung beras, yeast dan kita sebatikan bahan-bahan kering ni. Okey, sebenarnya Kak Ros lupa kita ada gula sikit. Kalau nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Okey. Kemudian kita masukkan minyak. Dan akhir sekali gam yang kita dah buat. Pengikat. Kak Ros suka panggil gam sebab senang kan. Sebab dia memang macam gam. So, kalau nak lebih senang, dia adalah pengikat lah kepada kita punya tepung. Okey, teknik menguli ni macam biasa, macam yang Kak Ros ajar lepas buat kuih kari pap. Macam tu lah cara untuk uli kuih pau. Cuma bezanya kali ni, adunan untuk kuih pau mesti lebih banyak tepung beras. Okey, sukatan dia mestilah lebih daripada 2 kali ganda tepung pengikat. Tepung ubi kayu dan tepung ubi kentang tadi. Kita nakkan dough yang lebih gebu, bukannya lebih kental. Untuk kari pap, kita tak masukkan air dalam adunan. Okey, untuk kuih pau, kita akan masukkan air sedikit demi sedikit sampai dapat adunan yang lembut dan gebu. Jadi setiap kuih berbeza dari segi sukatan tepung kerana setiap kuih ada tekstur dough yang tersendiri. Untuk kari pap perlu dough yang kental. Untuk kuih pau perlu dough yang agak gebu. Itu bezanya. Okey. Nampak dough ni nampak macam lembut kan? Memang sebenarnya kalau kita tarik dan kita pegang kuat-kuat, dia akan melekat.
Okey, sebab dough ni memang lembut. Jadi sebab tu tangan kita perlu kita salutkan dengan tepung. Sedikit tepung lah kan. Supaya dough ni tidak melekat dekat tangan kita. So kita pegang, kita uli, tak kiralah macam mana sekalipun, sentiasa letak tepung dekat tangan. Dan kita uli pun uli manja-manja, pegang pun pegang manja-manja, kan? Pastikan jangan tekan dough kita, okey? Kalau kita tekan dough, nanti dough akan jadi lembik. Bila dough kita dah lembik, kita kena uli balik dan kita kena tambah lagi tepung. Nanti kita punya kuih pun akan keras. Okey, just bentuk-bentukkan je sedikit-sedikit. Manja-manja je kita pusing-pusing tu. Kalau nampak dough ni macam masih belum sama lah kan. Sebab Kak Ros memang tak suka, tak timbang lah kita punya dough ni. Kalau nak timbang, boleh, tak ada masalah. Berat, kalau ikut berat Kak Ros ni lebih kurang dalam 40 hingga 50 gram lah. Lebih kurang macam tu sebab nampak macam besar tapi dia agak ringan. Okey, Kak Ros pun macam tekan-tekan sikit je dough ni kan. Pegang, tarik tepi-tepi sikit macam tu. Tak ada nak uli, tak ada nak tekan kuat-kuat ya. Okey, yang ini Kak Ros tunjuk guna inti kelapa yang dah siap. Terpulang nak guna inti apa pun tak apa. Jadi kita bedak-bedakkan dia supaya kita punya dough ni lebih cantik, nampak lebih gebu. Kemudian kita letak parchment paper atau apa pun lah. Lapik daun pisang pun boleh kan. Siap untuk seketul dough kuih pau. Jadi kita teruskan buat lagi. Nampak Kak Ros cuma tekan sikit-sikit je. Okey, masa nak lekat-lekat tu kalau tangan kita rasa macam melekat-lekat sikit, kita ambil lagi tepung. Dah siap, kita pun bedak-bedakkan kita punya kuih pau ni. Nak bagi nampak cantik kan, kita bedak-bedakkan lah. Okey, siap lagi. Kita boleh teruskan buat sampai habis. Okey. Guna teknik dan cara yang sama juga. Okey, yang ketiga ni Kak Ros saja tunjuk. Kak Ros guna chocolate coin ni. Tengoklah ambil chocolate coin ni dah besar. So, Kak Ros letak dalam 3 ke 4 coin sahaja. Okey, dah siap. Kita akan biarkan dia naik sedikit dalam 15 ke 20 atau 25 minit. Bergantung pada kita punya keaktifan yeast ataupun pada keadaan cuaca. Kalau cuaca panas, mungkin naik lebih cepat. Okey. Sambil tu kita dah masak air kukusan sampai dia dah mendidih, baru kita masukkan kuih pau kita. Okey. Kuih pau ni kalau nampak macam ada rekah-rekah sikit, kita boleh letak air sikit. Okey. Kak Ros nak tunjuk tapi tak nampak pula dalam video ni. Maaflah ya. Okey, kita kukus dalam masa 10 minit. Jangan lebih sangat, jangan kurang. Okey, nanti tak cukup masak, dia akan kecut. Kalau terlebih masak pun dia akan kecut. Itu teknik untuk kuih pau.
Tak boleh terlalu lembik, tak boleh terlalu overcook, tak boleh kurang masak. Itu masalah-masalah untuk kuih pau. Pau gluten free pun boleh kecut ya. Okey, bila dah masak, Kak Ros dah tutup api, memang Kak Ros akan angkat sekali dengan penutup. Jangan keluarkan tanpa penutup. Okey. Itu lagi satu teknik supaya kita punya kuih tak kecut dan jatuh. Cukup keras dough kita, maksudnya cukup dough kita tu dia tak akan jatuh, dia tak akan mengecut balik dough ni. Kuih pau kita tak akan kecut macam kereput-kereput tu kan. Okey, jadi kuih pau kita cantik, elok je bulat dia. So dah siap kan? Kita punya kuih pau ni. Nak tunjuklah kan? Gebu dia macam mana, lembut dia macam mana. Lembut je. Cuma dia macam agak berongga sikit. Dia tidaklah halus segebu kuih pau yang guna tepung gandum. Lebih tepat rasanya macam ala-ala kuih pau kampung. Alhamdulillah, sekarang kita bolehlah menikmati kuih pau kita yang dah siap.